Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah dan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu pada petang ini, insya-Allah. Jadi kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati iaitu penganjur program kita pada hari ini, Research and Publication Unit RPU di bawah pengajian Sains Komputer dan Matematik KPPIM, para penceramah, rakan-rakan pensyarah dan hadirin-hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah hari ini dah masuk Ramadan yang ke-17, Ramadan Karim. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Semoga kita sentiasa diberi kesihatan yang baik dan dikurniakan rezeki yang berlimpah ruah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya adalah Muhammad Zulkarnain Hakim bin Abdul Jalal selaku moderator pada petang ini. Sesi perkongsian pada petang ini akan disampaikan oleh penceramah kita iaitu Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Muhammad Kasim. Beliau merupakan seorang pensyarah Pusat Sains Matematik di Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bercerita pasal berkaitan perkara apa pada hari ini adalah menjadi satu perkara yang tidak asing lagi kepada kita untuk menghasilkan sebuah penerbitan ataupun menjalankan penyelidikan. Penulisan akademik merupakan satu indikator kepada pencapaian kecemerlangan bagi pensyarah. Jadi dalam usaha untuk menghasilkan karya penerbitan, sorotan literatur yang baik mampu menghasilkan sebuah penulisan yang matang dan sistematik. Jadi antara cabaran yang dihadapi oleh pensyarah dalam penulisan adalah untuk mencari jurang ataupun gap dan juga literature review itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak nak melengah-lengah lagi. Kita nak bersama dengan orang yang lebih arif untuk bercakap berkaitan cabaran-cabaran ini. Bengkel Developing Gap and Systematic Literature Review, Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Muhammad Kasim. Dengan segala hormatnya, saya persilakan. Okey, terima kasih. Saya ucapkan kepada pengerusi majlis, Encik Muhammad Zulkarnain Hakim. Alright, okay, so saya diberitahu projek webinar pada hari ini telah diketuai oleh Dr. Nur Khairani Amira. Dan mungkin kita ada juga dengan Puan Mashfu'ah yang akan handle Webex ni lah. Okay, so saya share terlebih dahulu saya punya material untuk hari ini. Okay, boleh lihat ke semua? Boleh lihat ke? Saya tak dapat maklum balas ni. Saya Boleh. tak dapat lagi, Doktor. Boleh, Doktor. Saya lihat. Boleh. Boleh. Nampak. Boleh tak? Boleh tak? Okey, nampak saya sekarang ni tengah buka front page lah, poster. Boleh? Boleh nampak. Nampak, alright. Okey, so kita mulakan lah. Okey, so saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Abdul Rahman bin Muhammad Kasim daripada Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Kalau ikutkan kita punya history, kita pernah berjumpa pada tahun lepas. Mungkin masa tu saya punya universiti masih Universiti Malaysia Pahang. Dan dia dah rebrand kepada Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Okey, untuk kali ini saya telah dihubungi oleh Dr. Shafarul Niza untuk berkongsi berkenaan dengan Developing Gap and Systematic Literature Review, which is benda ni is a very important baik dalam kita menyediakan tesis yang baik maupun untuk kita menyediakan proposal dalam membuat permohonan geran penyelidikan. Okay, so saya teruskan dulu. Okay, kita pergi kepada maybe the definition itself. Okay, what is the research gap? Okay, what is the research gap? Okay, untuk sesi dengan saya ni, everybody boleh interrupt
So kita mungkin boleh go kepada two ways communication directly. Mungkin because of saya punya slide pun mungkin agak boring lah. Tapi saya lebih prefer sekiranya kita akan ada two way communication. You boleh tanya apa-apa persoalan, even tidak related dengan topik kita pada hari ini. Sekiranya saya boleh jawab, saya akan jawab. Dan saya harap perkongsian saya pada hari ini mampu membuka sedikit ruang kepada semua peserta untuk kita lebih terbuka dalam mencapailah KPI yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan penyelidikan. Okey, pertama, what is the research gap? Okey, semua orang akan tertanya-tanya, akan tanya apa yang research gap engkau buat kan? Kalau ada certain geran penyelidikan yang telah di-approve, mungkin kawan-kawan kita akan tanya apa yang kau buat sebenarnya. Okey, so secara definitionnya, research gap ni dia refer kepada area within field of study yang mana the existing literature, theory or knowledge dia belum lakukanlah ataupun kurang untuk dia study. Alright, okay, so dia kalau kita tengok pada saya ada highlight topic that have not been sufficiently explored or where further investigation is needed. So bila kita bercakap berkenaan dengan research gap, kita kena melihat research gap apa yang kita ataupun research gap untuk apa kita nak tanya, untuk kita create. Sometimes kalau macam mungkin di UiTM Segamat, mungkin benda ni akan tertumpu macam mana kita nak cari research gap kepada projek final year student, mungkin untuk diploma ke, untuk degree ke. Mungkin some of the researcher dekat UiTM tu dah ada pelajar sarjana dan nak mencari research gap. Ataupun some of you sekarang dalam proses nak apply research grant dan perlu mencari research gap, kerana research gap ni as mentioned by kita punya pengerusi pada hari ini, dia adalah jantung kepada sesebuah penyelidikan lah. Okay, so secara asasnya research gap ni adalah orang panggil apa, topik ataupun benda yang belum di-discover ataupun dia less discover, which is dia ada ruang untuk kita meneruskan penyelidikan. So itu adalah dalam bentuk yang lebih mudah lah. Okay, so penting ke research gap ni? Okay, so kalau kita nak tahu penting ke tak research gap ni, tanpa research gap yang betul, ibarat kita punya research tu ibarat orang panggil apa? Satu pembacaan ataupun satu benda yang dah exist dah pun. Macam itulah pentingnya. Okey, so kalau research gap yang kita nak buat ni sebenarnya ia mampu ataupun kalau secara apa panggil apa, definisinya dia kata is essential for advancing knowledge and driving innovation within academic discipline. So maksudnya kita nak advancekan lagi benda yang dah ada, which is dengan research gap yang kita utarakan, dia mampu untuk dia menarik orang untuk memberi fund kepada kita lah untuk kita meneruskan penyelidikan. Okay. Alright, okay, so researcher often seek to address this gap by conducting new study. So research gap ni, conducting new study, ataupun kita boleh buat eksperimen, atau kita analyse that contribute novel insight, theory or empirical evidence to the existing body of literature. Okay, so itu adalah dia punya kepentingan kita nak tahu berkenaan dengan research gap. Okay, so by having the research gap, okay, the research gap ni dia can manifest to unanswered question. Okay, saya baca je kat sini, dia kata specific question or issue within a field that have not been fully addressed or resolved by existing research. Contohnya, okay, saya terus bagi contoh. Sekiranya contohnya dalam bidang mathematics. Dalam bidang mathematics, sekiranya orang mathematics ni dia nak mencari gaps
in terms of model contohnya. Okey, kalau the existing research ni dia ada elemen A dengan B contoh. So dia nak tambah satu lagi elemen iaitu elemen C. Elemen C tu bila dia buat investigation dia kata sangat penting. So dia boleh tambah dan itu adalah research gap kita lah. Research gap kita unanswered question. Okey, kalau saya boleh bagi contoh, kalau kita buat investigation, nak memodelkan temperature of the body, temperature of the body kita menggunakan Newton's law of cooling. Ini contoh. So mungkin the existing one dia macam tu saja. Tetapi kalau gap yang ada contohnya kita nak tambah the uncertainties di dalam modal kita. So the uncertainties itu adalah gap yang belum orang concentrate, which is kita nak explore. Itu adalah research gap lah. Okay. So kalau kita lihat kat sini, saya ada listkan yang number 2 itu adalah contradiction or inconsistency. Okay. Okay, mungkin the existing study or theories ni dia ada sedikit limitation. So kita nak counter that limitation, so itu akan wujudkan research gap yang kita boleh jadikan dia sebagai topik kepada kita punya penyelidikan. Research gap ni secara amnya dia lebih besar lah. Lebih besar kalau dalam kita penulisan proposal ke atau penulisan thesis ke nanti, research gap ni kita akan lebih kepada spesifik kepada research statement. Nanti saya akan pergi sedikit kepada research statement which is sebenarnya dia sangat close dengan research gap ni lah. Okay. Okay, the research gap can manifest the understudied area, topic or aspect of a field that have received limitation. Macam saya cerita tadi lah, kalau sebelum ni ada certain part ataupun certain element tidak di-consider, so the research gap ni kita akan nampak lihat daripada situlah. Okay. Okay, emerging trends or phenomena. Okay, so research gap juga kita boleh buat the new development lah within the field that has not been adequately explored or understood. Okay, sometimes kalau research gap ni, kalau kita nak mengajar research gap kepada budak diploma kan, dia approach dia berbeza macam mana kita nak menceritakan research gap kepada budak yang nak buat PhD ataupun nak buat master. Walaupun asasnya benda ni sama, tetapi gap yang kita nak minta pelajar kita discover itu mungkin berbeza lah. Okay. So kalau untuk pelajar diploma atau degree, apa yang saya faham, sebenarnya kita boleh minta je pelajar tu redo balik apa benda yang dah dibuat. Itu adalah daripada skop kepada pelajar diploma dengan pelajar degree, which is kita minta juga pelajar itu mencari gap yang telah diutarakan di dalam certain penyelidikan lah. Itu dah mencukupi untuk pelajar FYP diploma dengan pelajar FYP dalam degree. Okay. So mungkin juga research gap ni boleh berbeza daripada segi application. Okay. Contohnya kalau kita ada Newton's law of cooling, the existing application adalah kita nak predict the temperature di dalam bilik. Mungkin the other application, mungkin kita boleh predict the temperature sebuah mayat, seorang mayat, ataupun application kita nak mengkaji temperature mayat pada sesebuah kematian macam tu. So the research gap ni juga boleh berubah in terms of applications. Okay. So kat sini juga kita dapat lihatlah daripada aspek ataupun bidang sains komputer, mungkin kita dapat lihat application itu macam berbeza, tetapi the existing method dah wujud contoh. So kita boleh apply the different
application towards the similar method dan benda tu boleh menjadi sebagai sebuah research gap lah. And then the number 6 tu dia adalah cross discipline opportunity. Contohnya the existing investigation berlaku dalam contohnya bidang sains komputer. Tetapi orang matematik nak study benda yang sama tapi menggunakan approach matematik. So benda tu juga boleh dijadikan one of the research gap lah. Okay, so kita teruskan dulu. Okay, research gap versus research problem yang saya cerita. Bila di dalam penyelidikan, di dalam penulisan tesis, kita minta pelajar ataupun kita minta the element of the research problem. Kita tak minta terangkan research gap. Kita kata, okay, what is your research problem? Sebenarnya research problem dengan research gap ni dia interrelated, ataupun kalau dengan kata yang lebih mudah, research problem ni adalah subset of the research gap. Research gap ni dia lebih general, dia lebih besar, dan research problem ni dia lebih spesifik lah. Ini yang saya kata research problem ni dia sebenarnya akan lebih memfokus kepada contohnya dalam permohonan geran kita, even di dalam penulisan tesis pelajar, kita minta pelajar state the research problem. Dan research problem juga dia akan relate pula dengan research question and the research objective. Dan seterusnya, elemen-elemen seterusnya lah yang merupakan elemen yang penting dalam sebuah proposal. Kalau di dalam tesis, elemen yang penting pada chapter 1 lah, sebelum kita pergi kepada chapter 2, iaitu literature review. Okay, so macam saya kata tadi, the research problem is a subset of the research gap. So what is the research problems? Okay, research problem juga ni, dia juga dikenali sebagai research questions or research objective, which is kita discuss berkenaan dengan specific issue or topic that researcher aim to investigate or explore or solve through their research endeavour. Contohnya, macam saya bagi contoh tadi berkenaan dengan mathematics lah, berkenaan dengan mathematics. Okay, contohnya certain model itu tidak involve uncertainty di direct saja, which is we understand that the uncertainties on a real situation adalah benda yang important dan benda yang sebetulnya untuk kita consider. So what is the uncertainty yang kita maksudkan? Dan kita boleh pergi kepada lebih spesifik. Contohnya kalau kita nak melibatkan daripada the model biasa kepada model stochastic, which is the stochastic itu sendiri dia melibatkan the uncertainties. Tengok dia dah lebih kepada spesifik. This is the research problem. Okay, kita lihat number 2. Number 2 tu kata this problem serve as the focal point of a research study. Bila kita dah memfokuskan, kita dah lebih spesifik, so kita akan nampak lebih jelas apa yang kita ingin selesaikan ataupun kita ingin propose, right? Di dalam kita punya penyelidikan. Propose tu propose kerja kita lah, propose objektif apa yang kita nak buat. So number 3 kat situ dia kata typically formulated based on gap, controversy or area of uncertainty. So research problem ni sebenarnya dia asal dia daripada research gap. Research gap tu kalau tadi in terms of model, contohnya in terms of application pula. So mungkin in terms of research application, kalau kita dah ada sedikit orang panggil apa, pembacaan ataupun the existing research itu berkenaan dengan application of machine learning di dalam manufacturing contoh. Dan sekarang ni research gap kita lihat, mungkin research gap kita nak ubah in term of application di dalam bidang medical pula. So for the research problem ni dalam medical tu, medical mana? So dia lebih memfokus lah. Okay. Alright, okay, so number 4 dia kata design to address specific aspect. Again, dia research problem ni, dia nak lebih spesifik. Kenapa kita perlu lebih spesifik dalam kita design kita punya research? Bila kita spesifik, dia akan relate balik dengan
Mungkin kalau in terms of financial, mungkin kalau lebih spesifik kita memfokuskan kepada benda yang kecil, so mungkin fund dia tak perlu besar lah, mungkin lebih kecil nak dibandingkan dengan broad punya area. Dan satu lagi mungkin dia akan melibatkan masa. Kalau kita ada research problem kita ni lebih spesifik, so mungkin dia boleh dapat disiapkan within the time frame yang telah diberikan lah. Benda ni is a very important. Kadang-kadang pelajar ni ataupun kita sendiri sebagai researcher, kita aim benda ni very high. Tapi end of the day benda ni tak dapat diselesaikan dalam time frame yang betul lah, menyebabkan banyak lagi benda-benda lain yang akan kacau lah. Itu tidak bagus. So dia ada kriteria juga. Mungkin saya boleh share juga kriteria of the best researcher ataupun best research nanti. Macam mana kita nak tahu benda tu adalah yang bagus, penyelidikan yang bagus. So one of them adalah because of the time frame tu lah. Research yang bagus ni bukan research yang mengambil masa yang lama, tetapi mungkin masa yang telah ditetapkan. Especially benda ni akan relate balik dengan tugasan. Contohnya kalau you nak bagi tugas kepada pelajar FYP dan masa untuk penyelesaian tu you tak fikirkan, which is benda tu tak dapat diselesaikan pada jangka masa yang betul. So benda ni akan reflect balik macam mana pelajar tak dapat habis study dan sebagainya lah. Okay, how do we know we have a research problem? Macam mana nak cari research problem? Ramai orang tanya, especially those yang baru nak berada dalam bidang, and then ataupun telah mendapat mandat daripada kita punya higher management. Contohnya every one of us should have a research. So mulalah kita kala nak cari research problem, nak create research gap supaya kita mampu untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan. So research problem ni you boleh dapat anywhere lah, daripada kalau perjumpaan dengan kawan-kawan ke, berbincang sedikit berkenaan dengan research. If we have the research mindset, saya rasa everything benda kita boleh research on lah. Kalau kita dalam bidang contohnya supply chain, mungkin kita boleh dapat even daripada kita punya customer complain. Kalau kita ni adalah boss sendiri, mungkin kita boleh dapat daripada pekerja kita. Because of any of the problem can be a research problem lah. Research problem tu adalah benda yang kita nak selesaikan. Ataupun kita observe of inappropriate behavior. Contohnya kita search, kononnya macam ODL ini tidak bagus. So kita observe pelajar ni tidak memberi perhatian yang wajar semasa kita buat pengajaran online. Maka kita boleh jadikan dia sebagai research problem. Kita kena study. Bila kita sebut pasal research ni, dia akan relate kepada scientific punya prosedur yang kita perlu selesaikan lah. Kita mengatakan ODL ini tidak bagus atas kapasiti apa. Itu daripada observation kita. So kita perlu buat sedikit penyelidikan lah. Even for the deviation from the business plan, kalau kita tengok kejayaan orang sekalipun, sebenarnya kita boleh research. Bagaimana kita dapat lihat contohnya company DIY boleh expand dia punya company tu dalam masa yang singkat. So kita boleh buat penyelidikan. Ataupun relevant reading of published material. Masa-masa kosong kita baca. Kita baca sumber ataupun source penyelidikan. Bila kita baca, ada certain paper tu dia dah terus bagi recommendation for future research. So we can proceed dengan apa yang dia cadangkan lah. Ada certain publication dia tak letak pun benda tu. So because of dia pun sendiri dah ada perancangan untuk dia teruskan dia punya research. Ataupun daripada company report ataupun record yang dah ada, kita study. Contohnya, kalau tahun 2021 record of our company tu merudum macam mana, ataupun kita baca report daripada company orang, kenapa dia boleh sustain even in a pandemic punya keadaan. So benda tu
kita boleh dapat juga research problem lah. Okay. Research problem ni can get anywhere. Kalau kita ni jenis yang macam suka explore benda-benda yang realistik depan mata kita, so kita boleh dapat research problem. Ataupun kita jenis yang suka membaca, so we can get from the report ataupun any source of pembacaan kita. Benda ni dia akan relate balik dengan the output of research problem dan dia akan aims balik dengan apa niat sebenar kita nak menjalankan penyelidikan. Contohnya asas kita, kita nak menyahut cabaran daripada management untuk membuat publication kan. So end of the day bila kita dah ada research problem, kita jalankan penyelidikan, we get output, then benda tu kita boleh go kepada publication. So benda ni sebenarnya dia seiring. Mungkin dalam masa yang singkat kita tidak mampu untuk mencapai apa yang kita nak, tetapi this is the journey. Mungkin tahun ni masih tidak mampu, mungkin tahun-tahun hadapan kita rasa kita dah mampu ke arah itulah. Bila kita mampu, kita akan lebih seronok untuk kita teruskan kejayaan kita. Alright, okay, so kita pergi kepada effective research problem. Dia ada karakteristik dia lah. This karakteristik ni dia tak ada in order, you boleh baca mana-mana dulu. Ada orang tak perlu pun tahu benda ni, as long as dia rasa macam dia semangat nak jalankan penyelidikan, benda ni akan datang dengan sendiri. Dia boleh buat definition dia sendiri, dia boleh clarify apa yang dia buat, dia boleh beri relevancy of apa projek dia dan sebagainya lah. So you boleh baca concise, significant, novelty, clarity, relevant, feasibility. Okay. So bila kita bercakap berkenaan dengan effective research problem, dia akan relate dengan effective of kita punya research lah. So kalau macam kita ni masih awal, kita janganlah aims very high. Kita janganlah contohnya macam aku nak buat research ni, aku nak fokus kepada keyword. Which is benda tu is a very good. Tetapi if kita adalah orang yang permulaan ni, mungkin kita better kita pergi kepada step by step. At least kita ada dulu publication. Tak kisahlah publication tu index ke tak index. So bila kita dah faham apa itu publication itself, dia akan datang dengan sendiri dan dia akan datang dengan sendiri apa yang kita nak dan seterusnya. So yang ni nanti slide ni saya akan kongsi dengan awak nanti. Okay, so source of problem tadi pun dah bincang juga. Mungkin boleh dapat source of problem tu daripada reading, daripada academic experience, ataupun keadaan hari-hari. Contohnya naik kereta, ada jalan jam, tiba-tiba terfikir kenapalah jalan jam ni berlaku dah sejak kewujudan kereta. Mungkin there should be some model yang perlu diketengahkan untuk menyelesaikan. Benda tu berlaku hari-hari. Ataupun for the exposure to the field of situation, ataupun in term of consultation, brainstorming, research and intuition. Intuition ni mungkin dia lebih kepada something like innovativeness lah. Contohnya tiba-tiba kita terfikir, kenapalah kita ada masalah nak basuh periuk, susah, nak hilangkan minyak susah. So kita rasa it's better if we do something, we create something innovativeness untuk kita buat benda-benda macam itulah. Okay. Alright, okay. So problem selection criteria, dia relate dengan ni. Benda-benda macam ni yang saya show ini, dia relate dengan research gap lah. Dia mungkin boleh go kepada internal kriteria, which is kalau kita ni pensyarah, mungkin interest kita ni berbeza dengan orang industri. Kalau kita ni pensyarah, mungkin kita nak menyelesaikan masalah-masalah pelajar, macam mana kita nak bagi pelajar faham, macam mana kita nak pastikan pelajar bila dia undergoing ODL ini mencapai maksud. Dia depend kepada personal for certain researcher lah. Sometimes ada juga kita kena enforce external factor, kena enforce to buat penyelidikan tu. Contohnya dulu tiba-tiba kita pandemic, mungkin ada serta-serta researcher yang telah dikenal pasti
untuk membuat penyelidikan, menghasilkan sanitizer menggunakan barang-barang yang ada. Itu adalah external factor lah, problem selection criteria. Okay, this is the definition or the formulation of the research problem. Kalau kita tengok kat sini, dia kata formulation is the process of refining the research idea into research question and objective. Yang ni yang saya kata relate daripada research gap, kita mendapat research statement. Daripada research statement, kita boleh convert kepada research question and then juga objektif. Okay, research question dengan research objektif ni sebenarnya benda yang sama saja. Yang berbeza adalah in terms of penulisan. Kalau research question ni dia dalam bentuk soalan, and objektif ni dia bermula kita nak menyelesaikan that research question lah. Itu adalah dia punya elemen yang perlu ada dalam sesebuah proposal ataupun sesebuah report. Okay, construct a problem statement effectively. Okay, yang ni nama je effectively, tapi it depend on individu lah. Dia nak orang panggil apa, nak setuju dengan adakah benda ni efektif. Yang ni adalah general lah. Kita pun benda ni belajar daripada successful researcher jugalah. So kat sini kita boleh go kepada step by step, which is we are starting with identify the problem area. Kita nak menyelesaikan masalah ataupun kita nak research on which area. Nak research dalam segi perception of the student ke, kita nak create the modified model ke, nak solve mathematically ke, ataupun kita nak embed the technological tools di dalam kita punya pengajaran ke. Itu kita first thing kita nak kena identify. Identify the problem area. And then daripada problem area tu kita kena narrow sikit lah. Narrow down the scope supaya dia mencapai maksud apa yang kita nak buat. Okey, kat sini saya nak kongsikan saya punya mentor ada sebut kalau kita nak buat certain research ataupun kita nak buat PhD, mungkin ada dalam kalangan kita kat sini masih dalam plan nak melanjutkan pelajaran ke peringkat Doktor Falsafah. So sebenarnya kalau kita nak orang panggil apa, melalui pengajian Doktor Falsafah, kita kena ingat kita sebenarnya bukannya menyelesaikan masalah dunia. Kita sebenarnya hanya memilih satu topik yang kita nak study secara detail. Itu sahaja. Kadang-kadang bila kita sebut pasal sambung PhD ni, ramai antara kita rasa takut, rasa trauma nak sambung PhD. Cakap tak habislah, tengok kawan-kawan tak habislah. Because of mindset dia, PhD ni adalah benda yang nak menyelesaikan benda-benda besar. Dia sebenarnya itu adalah tanggapan yang salah. PhD sebenarnya adalah kita nak menyelesaikan perkara yang boleh dijadikan sekecil-kecil perkara, tapi kita nak study secara detail. Boleh dijadikan sebagai topik of kita punya PhD lah. Kita kena buat mindset kita takut tu. Kalau kita lihat ada antara kawan-kawan kita yang ada masalah dalam pengajian PhD ke, kita jangan fikirkan berkenaan dengan masalah. Kita fikirkan bagaimana kita nak selesaikan masalah dia ataupun kita nak belajar daripada kesilapan dia supaya tidak berlaku pada sesi pengajian kita lah. So daripada narrow down the scope tu, kita boleh define the problems and then kita boleh state the objective dan kita boleh find the significant. Sama ada objektif yang kita nak utarakan itu adalah significant ke tidak. And then kita boleh provide context. Kita nak specifically nak study apa. Okay, so sambung lagi. Okay, kita boleh highlight juga the stakeholder. Kita punya penyelidikan ni melibatkan siapa, kepentingan kepada siapa dan sebagainya lah. Okay, avoid assumption and bias. Yang ni one of the topic jugalah. You have to ensure that your problem statement is objective and based on evidence rather than assumption or personal bias. You terus macam
buat statement based on you punya preference ataupun pandangan you tu berkaitan dengan keluarga you pun macam tu tak boleh. Dalam research tak boleh. So dalam kita construct a problem statement ni kita kena keep benda ni spesifik dan measurable supaya dia akan relate balik dengan masa yang kita peruntukkan. So after all kita dah dapat problem statement, kita kena review and refine dan mungkin kita boleh seek for the feedback jugalah daripada expertise. Kita jangan syok sendiri. Kalau dalam bidang penyelidikan ni perkataan syok sendiri tu adalah perkataan yang common lah. Ada certain orang tu akan datang kepada kita akan mengatakan kita buat penyelidikan ni adalah syok sendiri. Is it because of kita do assumption by our own atas capacity kita punya preference. Kalau kita buat semua berdasarkan benda yang general, tiada bias, so saya rasa research kita akan menjadi research yang baik lah. And then kita kena test for feasibility lah. Okay. So establishment of research objective, relate balik daripada research gap kepada research statement kepada research question kepada research objective. Ini adalah relate. Research objective adalah elemen yang akan ditanya pada sesebuah proposal ataupun akan perlu di-highlight dalam sesebuah report ataupun thesis lah. Okay. So this is the establish of the research objective. Research objective ni kalau kita tengok cara penulisan dia mesti ada perkataan to kat depan tu. Tu adalah research objective and then dia punya keyword mestilah SMART lah. SMART. Specific, measurable, attainable, R apa? And then T to time. R tu apa? SMART. So nanti R tu kita kena carilah. Reliable ke apa. Alright. Okay. Ini yang macam tadi lah. Sama je. Okay. Ni macam mana kita nak buat research objective. Alright. Okay. So kita buka dulu soalan. Okay. Ada soalan ke? Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada soalan berkaitan dengan saya Hidayah daripada, dengar tak Doktor? Ya Hidayah, dengar. Okey, saya nak tanya berkaitan dengan research problem kan. Okay. Tadi maksudnya kalau macam benda yang positif pun can be a research problem ke Doktor? Benda yang positif macam mana? Contoh tadi macam ada kejayaan kan. Macam tadi Doktor cakap tadi kejayaan tentang yang DIY kan. Sebab sebab selalunya bila kita tengok problem ni something yang negatif dan kita kena solve that problem kan. Maksudnya kalau yang something yang positif pun can be a research problem. Boleh dijadikan sebagai research problem dan kita kena convert benda tu menjadi sebagai research question. Contohnya, apa faktor-faktor kejayaan yang telah dilakukan atau diusahakan oleh company DIY. So we can do a research on that. So macam mana kita nak relate sama ada research kita ini sesuai untuk PhD, untuk master, untuk benda-benda lain, itu adalah another part. So sebenarnya kalau you bertanya berkenaan dengan boleh ke kita research on the benda-benda positif, sebenarnya boleh. Tak ada masalah. And then kalau macam kita nak relate balik, kita mungkin boleh kaji balik. Apa yang menyebabkan dia berjaya kan? Dan mungkin kita boleh extend kita punya dapatan itu mungkin kepada company lain. Company DIY dia punya niche area tu lain. Mungkin kita boleh cadangkan kepada company-company lain. Contohnya company IKS. So kita kena tune benda tu, research kita tu kepada the new application. Itu yang menyebabkan kita relate dengan research gap kita tu, Hidayah. Okey, baik Doktor. Assalamualaikum Doktor. Okey, silakan. Siapa di sana?
Saya Jannah. I just embarked on PhD, so currently still preparing my research proposal. So saya ada dengar tadi doktor cakap for research gap for PhD student approach is a bit different. Would you mind sharing that with me? Terima kasih. Right, okay. Okey, dia macam ni Jannah, okey. Bila kita undergoing PhD kan, okey. Bila undergoing PhD, PhD itu sendiri adalah higher degree dalam kita punya pengajian lah selepas kita punya sarjana. So, research gap yang kita nak capai itu mestilah setaraf dengan pengajian kita. Tak adalah kita nak redo. Contohnya, research gap, kalau macam kita nak extend in terms of application, adakah cukup dengan satu application untuk kita ketengahkan dalam bidang PhD kita? Kat situ mungkin kita kena extend supaya dia mencukupi, which is lain bidang akan lain approach untuk dia convert research gap itu kepada research objective. Okey, contohnya saya bagi dalam bidang matematik. Jannah bidang apa? Saya buat business management, specifically finance. Alright, okay. So contohnya kalau dalam bidang finance saya bagi pandangan saya, mungkin kalau kita just nak ketengahkan in terms of application, mungkin benda tu tak cukup for PhD. Mungkin Jannah kena pergi detail sikit kepada formulation the new, contohnya business model. Contohnya we have the existing business model. So macam mana Jannah nak develop the new business model yang itu akan memberi satu lagi research gap yang besar yang bersesuaian dengan PhD lah. Dia instead of Jannah guna benda yang sama kepada different application for the PhD, mungkin Jannah juga perlu create some modifications of the business plan yang dah ada, and then boleh apply juga kepada the new application supaya ia bersesuaian dengan degree PhD. Benda ni dia akan berbeza daripada kepada area lain lah. Okey, contohnya kalau saya ambil mathematics, okey. Ambil mathematics mungkin untuk pengajaran master, pembelajaran ataupun pengajian master, kita daripada satu model, contohnya researcher A dia guna model A, researcher B guna model B. Lepas tu kita nak try to hybridkan model A dengan model B, and then kita solve. Mungkin benda tu sesuai untuk master. So bila kita dah nak convert kepada PhD, benda ni mungkin tidak cukup untuk kita anugerahkan doktor falsafah. Apa yang kandidat ni perlu buat adalah instead of dia combine ni, dia kena derive from the beginning. Kena tunjukkan step by step, and then daripada step by step tu dia come out dengan hybrid model, dan hybrid model tu dia kena ketengahkan in terms of mungkin in terms of method to solve. So kat situ kita dah tengok gap tu besar dan ia bersesuaian lah dengan bidang PhD. Macam mana kita nak tahu benda yang kita buat itu sesuai? So kita kena buat samakan balik dengan the existing thesis yang sedia ada, sama ada bagaimana dia buat yang dah lulus tu dia buat ini cara dia untuk PhD dan ini cara dia untuk master dan seterusnya. Okey, boleh Jadi Jannah? doktor, boleh. Jadi doktor, just to share something with you, I already have the topic. Sebab saya dah jumpa the research gap, but I'm still uncertain about it. So it is something related to SDG, the 70 elements of SDG, tapi just some of that are being affected by finance. Cuma I find out that the problem statement there yang saya nampak, all the reports show all the statistical data, but it doesn't have empirical evidence. So if you can help me, in what way can I go deeper related to this empirical evidence for me to prove that I will come up with an effective problem statement like you mentioned before?
Okay, so sekarang ni mungkin Jannah perlu investigate the existing benda yang dah wujud lah, instead of you hanya jumpa orang panggil apa, study case untuk satu-satu perkara itu. You perlu explore more. Perlu explore more. Benda ni, orang panggil apa, research gap ni sebenarnya adalah benda yang paling asas. Mungkin dia akan ambil masa lebih lah. Saya rasa because of soalan Jannah tadi, macam bukan dalam bidang saya rasa Jannah perlu seek for help kepada expert lah yang dah ada. Baik doktor, terima kasih. Okay, alright. Okay, kita buka lagi sebelum kita sambung. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. My name is Farah. Okay, Saya nak Farah. tanya, how to differentiate between a problem statement dengan research gap? Sebab bila saya buat, saya mesti stuck, tak tahu nak differ ini problem statement ke ataupun research gaps, and berapa banyak actually sebenarnya research gap yang sesuai untuk thesis. Alright. Okay, so soalan yang bagus. Macam saya kata tadi, research gap ni dia lebih besar. Kalau research statement ni dia lebih spesifik. Okay, contohnya lah. Kalau Farah bidang apa? Business. Saya buat entrepreneurship. Okay, dalam bidang entrepreneurship. Okay, dalam bidang entrepreneurship, saya bagi contoh lah dalam bidang entrepreneurship. Okay, kalau research gap ni, mungkin entrepreneurship ni, apa yang Farah nak study tu adalah benda yang besar. So mungkin yang lebih spesifik, Farah nak pergi kepada certain perniagaan yang kecil lah. Contohnya nak memfokuskan kepada IKS. Kalau in term of entrepreneurship, kalau Farah nak mengkaji berkenaan dengan perception. Okay, perception apa? Perception business apa yang lebih besar. So itu adalah perception, adalah in term of research gap. So kalau in term of problem statement, mungkin Farah perlu pergi kepada yang lebih spesifik, mungkin kepada certain audience lah, ataupun lebih spesifik kepada certain industry. Tak general. So soalan Farah tadi, macam mana kita nak differentiate antara research gap dengan research statement ni. Research statement ni dia adalah subset kepada research gap. Macam tu. Contohnya kalau dalam bidang matematik, kalau kita nak mengkaji sesebuah model atau nak menyelesaikan sesebuah model menggunakan numerical method, so dia punya research statement tu, numerical method tu method apa? Because of numerical method itself tu adalah benda yang besar. So dalam bidang matematik, mungkin kita lebih memfokuskan contohnya kepada finite difference dan seterusnya lah. Terima kasih doktor. Sama. Okey, kita buka lagi. Alright, okey, tak apa. Kita teruskan. Kita teruskan. Assalamualaikum doktor. Seterusnya. Ya, silakan. Hanafi ya. Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya, nama saya Hanafi. Saya nak tanya sikit contohlah saya ni sekarang pun tengah cari research gap semua. Contoh dalam satu kajian tu, kita contoh dalam kajian structural equation modeling tu, sekarang ni lately ni dia orang dah upgrade benda tu kepada fuzzy set semua tu, NCCA tu semua tu. Okay. Kalau kita buat dalam area tu tapi dalam spesifik domain teknologi application, itu dia boleh dikira sebagai research gap ataupun research gap lah. Research problem insyaAllah boleh cari kot. Yang gap tu boleh ke kalau kita cakap nowadays orang dah ke arah buat 2 stage or 3 layer of analysis,
then itu gap kita, boleh ke? Boleh, tak ada isu. Okay, so research gap ni mungkin apa yang Hanafi cakap ni dia sesuai untuk research gap bagi permohonan grant. Contohnya kan, the existing one orang dah buat macam tu tapi kita nak embed something else, so dia boleh jadikan sebagai research gap untuk kita spesifik memohon grant penyelidikan untuk topik yang nak diutarakan. Tapi kalau untuk PhD lepas lah. Kalau untuk PhD kita kena expand lagi because of kalau bila kita untuk PhD daripada research gap satu ni kita kena pecahkan dia menjadi beberapa objektif lah. So kalau saya punya universiti, saya punya department, kalau PhD ni kita nak sekurang-kurangnya kita ada 4 objektif untuk PhD. Kalau untuk master mungkin 2 dengan 3 objektif dah cukup lah. Tetapi sebenarnya objektif itu dia datangnya daripada research gap. Macam mana kita nak expand kita punya research gap itu menjadi 4 objektif, which is that objektif itu sebenarnya daripada research question. Ya, betul. Macam tu, dia boleh. So Boleh dia, lah. the way macam mana kita nak writing sahajalah. Okay. Terima kasih Dr. Sama, alright. Okay. Alright, kita pergi seterusnya kepada relation literature review. Ke ada soalan dekat chatbot? Okey, kita check. Okay, ada soalan ke tak? Okey, daripada Eddie Ismail. Assalamualaikum doktor, sekiranya dalam kajian kita introduce variable baru pada suatu theoretical framework, adakah itu layak untuk pengajian PhD? Kita nak introduce variable baru pada sesuatu theoretical framework. Okey. Ini adalah kita nampak dia kepada research gap lah ni. Dia nak introduce variable baru. So, adakah layak untuk pengajian PhD? Saya rasa tak ada masalah. Cumanya kita kena pandai untuk kita expand. Walaupun kita introduce variable baru, tetapi kerja dia macam mana? Mestilah kita kena buat some validation. So validation itu one of the objective. Macam saya kata tadi, kalau dekat PhD, it's better to have 4 or 5 objective. So you introduce variable baru. So macam mana you introduce? Adakah you might introduce sahaja? Mestilah it's come from the formulation. The new, contohnya the formulation of the new impact kepada model yang sedia ada. Itu dah satu. Bila kita dah buat formulation, mungkin kita akan buat validation, dah menjadi objektif kedua. Daripada objektif kedua itu, mungkin kita boleh go kepada comparative study. So boleh menjadikan itu yang ketiga. Dan yang keempat mungkin kita boleh apply kepada new application. Dah boleh jadi 4. Okey, tetapi walau bagaimanapun kita perlu melihat bagaimana research area kita. Sometimes research area, certain research area, kalau kita just apply kepada application, dia mungkin tidak strong. Dia mungkin ada benda-benda elemen-elemen lain yang kita perlu masukkan supaya objektif yang kita gariskan itu sesuai untuk PhD kita lah. Right? Okay, kita pergi kepada soalan lain. Can you elaborate the dependent and independent variable related to research problem? Ni, dependent and independent variable. Kalau daripada aspek matematik, okay, kita nak mencari dependent lah. Kalau daripada aspek matematik, contohnya kalau kita ada differential equation, contohnya dy dx. So kita nak cari y, dan variable kita adalah x lah. So saya macam tak jelas sangat soalan ni. The dependent and independent variable related to research problem. Okay, soalan seterusnya, is it okay to combine two theory to generate dependent and independent variable? Saya rasa boleh. So means that here, okay, you have the study the theory 1 and then you juga study the theory 2 tu,
and then mungkin kita boleh tukar nama menjadi hybrid lah. Hybrid theory ataupun the combined theory untuk kita kaji serta-serta topik yang kita ingin gariskan. Tak apa. Semua orang ni kadang-kadang dia macam terfikir bila kita sebut pasal penyelidikan ni kita perlu buat penyelidikan yang besar-besar. Tak semestinya. Macam saya kata, penyelidikan ni adalah something yang you rasa benda tu boleh di research on walaupun ia sangat kecil, walaupun kita dah tahu impact dia. Macam tadi, kita dah tahu impact ODL sebab kita dah visualize. Impact ODL ni daripada aspek student, mungkin student lebih suka, student lebih gemar, mungkin performance pelajar ni lebih bagus. Tetapi hakikatnya sebagai seorang pensyarah, kita dapat lihat ODL ni tidak berapa bagus. Macam mana kita nak confirmkan benda ni tak berapa bagus? So kita kena buat penyelidikan supaya kita dapat proof yang kita punya observation is correct or not dengan menggunakan data-data yang kita dapat lah. Data-data tu mesti valid dan benda ni tak bias. So dia boleh menjadikan penyelidikan. Daripada hasil penyelidikan yang bagus itu, dia dapat menghasilkan publication. Right, okay, so soalan dah tak ada dekat chatbot ni. Okay, so kita teruskan dulu dengan relation literature review to research gap. Again, walaupun tajuk kita literature review adalah independent, sebenarnya dia adalah relate dengan research gap. Kerana tadi the source of the research statement ataupun research gap kita ni daripada pembacaan, daripada source pembacaan kita, which is kita boleh dapatkan daripada literature review lah. Okay. So secara definitionnya, dikata a literature review is closely related to identifying research gap within particular field or topic of study. Source daripada sumber-sumber pembacaan kita. A literature review serve as a foundational step in the research process, providing researcher with insight into the current state of knowledge within their field, identifying gaps or deficiencies in existing research and guiding the formulation of research question that address this gap. So daripada literature review ni kita dapat tahu apa researcher dah buat. Researcher ada usulkan penyelesaian untuk sekian-sekian ataupun ada buat formulation on the certain model sekian-sekian. Kita dah tahu. So daripada pembacaan kita, daripada source kita, daripada literature review yang kita buat, so kita dapat lihat ada some limitation yang kita boleh propose untuk kita improve on the certain penyelidikan. Okay, so dalam bidang mathematics ni, kita boleh banyak fokus. Instead of kita go kepada model which is apply kepada new application, mungkin kita juga boleh propose the new model. Daripada new model tu asalnya daripada mana? Kita daripada derivation. Derivation tu, after derivation, we go for what? We go for formulation. After kita dah dapat model yang sesuai, we go for validation. Daripada situ, kita dapat research gap kita, which is serta-serta research gap kalau kita boleh expand, dia mampu menjadi topik ataupun objektif kepada degree yang kita nak belajar. Sama ada PhD ataupun sama ada master. So kalau daripada pengalaman saya, bagaimana pelajar ni dikomen berkenaan dengan research objektif, kadang-kadang because of dia tak pandai nak expand, because of research objektif tu sendiri ada kriteria dia macam mana kita nak create the research objective. Macam saya kata tadi, in creating the research objective, dia mesti ada elemen SMART. Dan kita perlu menggunakan keyword-keyword yang sesuai. Keyword-keyword tu mestilah keyword-keyword yang scientifically. Takkan you nak kata to know, to study. Sometimes benda tu yang di-comment. You perlu menggunakan word-word yang lebih scientific. Contohnya kalau dalam bidang matematik ataupun you nak formulate the new model, kita guna to formulate. Dalam matematik untuk PhD, yang sangat relate adalah perkataan to derive.
Kalau kita nak expand certain existing problem yang kita dapat daripada literature review, kita mestilah bermula dengan derivation. Even the derivation itu dah wujud dah pun di dalam literature. Tetapi tugas kita memang kena tunjuk the derivation sampai kita dapat equation yang kita propose tersebut. Itu dalam bidang matematik. So the keyword dia to derive, to formulate, dan saya rasa dalam bidang-bidang lain pun sama juga. Even dalam bidang entrepreneur pun mungkin the formulation punya keyword itu pun penting. Even di dalam bidang sains komputer, mungkin the keyword formulation itu juga adalah keyword yang bersesuaian lah, instead of application. Okay, so dia sangat relate lah, sangat relate dengan research gap yang kita gariskan. Alright, okay. So next slide saya, how literature review connect to research gap. Inilah orang kata kepentingan literature review. Kalau saya punya pelajar, saya nampak pelajar ni boleh menulis literature review. Boleh menulis, tetapi maksud tu kadang-kadang tak sampai. Ada certain researcher, certain pelajar yang saya evaluate, literature review ni seolah-olah dia just macam mention saja. Ni buat tu, ni buat ni, without dia analisis dan dia tunjukkan connection tu daripada literature review yang dia buat tu kepada research gap, kepada research objective, kepada research question yang dia dah paparkan di dalam chapter 1. Dia fail untuk tunjukkan benda tu lah. Itu adalah kesilapan daripada pelajar. Dan pelajar ni sometimes dia panggil apa? Dia ambil mudah in term of literature review. Everyone kena ingat di dalam penulisan proposal, di dalam penulisan thesis, literature review ni dia banyak markah dia. Daripada literature review, the evaluator boleh tahu sama ada pelajar ni sebenarnya faham tak apa yang dia nak buat. Okay. Okay, again saya ada list kat sini. Dikata daripada literature review ni kita boleh assess of existing knowledge. Kalau kita buat literature review dengan baik, kita akan tahu orang yang dah buat. Apa orang dah buat. Tak adalah kita buat benda yang sama orang dah buat. Kadang-kadang pelajar ni ataupun certain researcher ni, dia kononnya nak tune. Nak tune penulisan dia. Kononnya macam dia nak buat seolah-olah mengatakan orang lain tak pernah buat. Because of di dalam literature review dia sama ada dia memang niat dia nak menutup apa yang dia dah tahu ataupun dia memang tak menjumpai source yang betul. Itu adalah dua kesilapan daripada researcher lah. So daripada literature review ni kita dah boleh tahu apa sebenarnya limitation of the existing research, which is benda yang kita boleh extend untuk kita capai research gap, untuk kita tunjukkan the research yang kita buat ni adalah some research baru ataupun research kita ni adalah extension daripada research sebelum ataupun research kita ni macam research yang betul-betul novel. So itu adalah peranan daripada literature review lah. Okay, so the literature review juga untuk kita identification of existing gap. Macam tadi ada banyak persoalan daripada audience tadi. So kalau you buat literature review yang bagus, you dah dapat capture siapa yang buat ni, siapa yang buat tu. So you come out dengan you punya idea. So the evaluator nanti dia lebih mudah untuk dia memahami lah. Kadang-kadang evaluator ni dia tahu je. Contohnya kalau macam kita overclaim, kita katakan dalam kita punya research gap, nobody ever explore this one. So di dalam penulisan literature review, di dalam penulisan kita punya research gap, kita kena elak daripada kita menggunakan ayat overclaim.
tak pernah ada orang buat, this is the first time ever. Elak benda tu. Sometimes you je rasa benda tu first time ever because of you punya limitation of knowledge ataupun you punya kajian literature you tidak betul. So better kita elak. Ataupun kita menggunakan perkataan yang lebih bersesuaian. Contohnya macam limited investigation has been done dalam sekian-sekian. Yang tu lebih baiklah supaya kita dapat menyelamatkan diri kita. Ada certain evaluator, by evaluator research proposal, by evaluator dalam thesis, mereka sangat menitik beratkan benda-benda yang kita tulis. Every single word yang kita tulis, kita kena bertanggungjawab lah. So kadang-kadang kita dah overclaim tu, memang dia terus pangkah lah. Okay, so daripada literature review juga kita dapat identification of existing gap yang betul. Yang betul. Kenapa saya kata betul? Kalau kita buat dengan betul, dengan baik, dengan sistematik, so kita dah dapat tahu dengan jelas apa orang lain belum buat, apa ruang improvement yang kita boleh jalankan dan sebagainya lah. Okay, the literature review juga, okay, kita boleh synthesis of theme and trend lah. Kita dapat lihat daripada literature ni apa trend sekarang yang bersesuaian. Contohnya, even dalam bidang entrepreneur ke, dalam bidang mathematics ke, dalam bidang apa sahaja, mungkin the current trend orang lebih memfokuskan kepada AI, contoh. So, daripada literature review yang kita dapat lihat, so kita dapat simpulkan, oh bidang ni sebenarnya kita boleh extend kepada satu lagi sub bidang. Contohnya application of AI di dalam kita punya bidang research kita. Itu pun daripada literature review lah. Okay, critical evaluation of methodology. So mungkin daripada metodologi tu kita dah dapat lihat the existing method yang telah dipropose. So mungkin kita boleh propose the new one. Macam tadi, kalau the existing one dia orang buat contohnya buat survey ataupun analisis survey menggunakan statistical. So mungkin you boleh propose menggunakan fuzzy. Even fuzzy pun kita boleh embed fuzzy di dalam analisis. Itu daripada literature review. Kadang-kadang kita fikir, macam mana orang nak embed fuzzy di dalam research ini? So, kalau kita go kepada literature review yang bagus, step dia, prosedur dia yang betul, so kita dapat lihat sebenarnya, dia sebenarnya boleh extend. Okay. So, satu lagi kita boleh refine kita punya research question daripada literature review. So, daripada awal-awal tu mungkin kita dah ada, tadi kawan kita dah ada research gap. So, dia just macam tak tahu macam mana nak convert kepada research question. So, mungkin kita daripada literature review yang kita buat tu, kita boleh refine balik research question kita. Bila kita dah ada research question yang bagus, so dia reflect balik kepada research objective, which is kita akan menggunakan keyword-keyword yang bersesuaian di dalam research objective kita. Ataupun daripada literature review juga, kita boleh go kepada yang lebih novel, justification for the new research. Mungkin contohnya, kalau sekarang ni, bidang yang tengah in adalah AI. Bidang yang tengah in adalah AI. Mungkin orang lihat sebelum ni, kalau kita nak mengkaji certain things, itu adalah menggunakan contohnya direct statistical analysis. Mungkin after kita buat literature review, kita tahu the element of AI itu sebenarnya adalah powerful method untuk kita predict benda yang lebih kurang menggunakan statistical itulah. Itu adalah asasnya daripada literature review. Kadang-kadang benda ni tidak in lagi. Mungkin orang dah propose benda ni long time ago, tapi dia tengah tidak hot. Tapi sekiranya kita lakukan literature review yang bagus, kita dapat lihat, ini sebenarnya perkembangan dia dan seterusnya lah. Okay, so the key in creating excellent literature review. Okay, sebenarnya saya ni bila saya dapat topik systematic literature review ni, saya pun macam because of the keyword systematic itu, saya rasa besar lah untuk kita lihat.
So saya rasa macam saya punya slide ni saya tukar daripada systematic tu kepada excellent. Mungkin memberi maksud yang sama ataupun organizer menyatakan maksud yang berlainan tu saya tak tahulah. So in creating excellent literature review ni, literature review ni kadang-kadang dia depends kepada evaluator lah, ataupun diri kita sendiri macam mana kita nak define literature review itu cemerlang. Okay? Pada pendapat saya, literature review yang cemerlang ini adalah literature review yang mana bila you buat, you dapat capture research gap di dalam literature review you. Daripada situ juga kita boleh pergi kepada research statement and then seterusnya research question dan seterusnya kepada research objective. Itu pada pandangan saya. Okay, so the key in creating an excellent literature review, kita mesti ada, kita boleh define the scope and objective. Okay, so ini adalah key dia lah, define scope and objective dalam literature review kita. Okay, dia punya definition kat sini, dia punya explanation, dia kata clearly define the scope and objective of your literature review, determine the specific research question or topic you want to explore, and establish the boundary of your review to ensure focus and relevant. Okay, cara-cara dia nak create ataupun nak membina literature review yang bagus lah. Okay, conduct a comprehensive search. Ini yang saya kata tadi. Kadang-kadang kita overclaim certain things because of kita tidak melakukan comprehensive search. Kita hanya, contohnya, kita hanya menggunakan Google Scholar. Menggunakan Google Scholar. Even we have, mungkin kita lebih bagus kalau kita explore in term of Scopus ke, in term of Web of Science ke. Because of, bila kita lihat Google Scholar sendiri pun, any information boleh berada dalam Google Scholar. Even eksperimen assignment student pun kita boleh masukkan dalam Google Scholar. So kadang-kadang benda tu macam dia tidak pokok. Tetapi bila kita search certain source daripada Scopus ataupun daripada WOS, kita dapat lihatlah benda tu lebih saintifik lah. Okay, screen and select relevant study. Kadang-kadang bila kita pergi kepada literature review, kita dah cari banyak source. Tak semua source yang kita dapat itu adalah bersesuaian. So, kita kena screening dan kita kena select. Even kita menggunakan keyword-keyword yang sesuai, tapi kadang-kadang benda tu tak related pun dengan kita. Contohnya kalau latex. Latex kan, perkataan latex tu sendiri dalam mathematics dia adalah tools of penulisan. Kalau orang lain yang tak faham, dia guna latex. Latex tu adalah getah tu kan. Itu berbezalah. So kita kena screen supaya kita hanya masukkan benda-benda yang related sahaja di dalam kita punya kajian literature. Lebih memfokus lah. Kadang-kadang bila kita lihat, kadang-kadang ada juga yang dah establish even dalam Q1, dalam WOS, certain things yang ada dalam tu sebenarnya tak related. Benda tu sebenarnya adalah berlaku sedikit, mungkin saya boleh katakan unethical daripada reviewer lah. Kalau siapa-siapa yang dah pernah undergoing nak buat rebuttal kepada komen-komen reviewer kadang-kadang macam cadangkan masukkan certain citation yang dia dah listkan. Kita pun masukkan. Kadang-kadang citation yang kita cuba masukkan itu adalah citation yang tak related. Ada certain reviewer bila dia bagi cadangan, dia adalah menggunakan unsur-unsur yang baik sikit, dicadangkan suggestion. So kita yang sebagai penulis tu kena menilai balik sama ada cadangan itu sesuai ke tak. Ada certain reviewer tu dia memang nak kita masukkan certain citation. Itu yang menjadikan bila kita baca certain sources of journal tu ada panggil apa, reference yang ada di dalam certain journal itu tidak bersesuaian pun. Yang tu kita kena screening lah.
Organize and synthesize information. Kalau tengok kat sini dia kata organize the selected study into teams, category, chronological order depending on the nature of your review. Yang ni adalah orang panggil apa, step yang mungkin pelajar yang rajin dia akan buat lah. Dia cuba compare bahagian contohnya method dengan method. Kalau berkenaan dengan impact apa antara impact. Okay, dia cuba analyze berdasarkan tick. And then critically analyze and evaluate study. Okay. Right. So kalau kat sini dia kata critically evaluate the strength and weakness of the included study. Kalau pelajar yang ataupun researcher yang bagus, okay, dia akan buat jadual. Buat jadual apa yang kita buat tu, ada weak, ada strength. Dia buat analisis yang jelas lah. Analysis. SWOT analysis. Very good. SWOT analysis. Itu pun one of the key in creating the excellent literature review. Okay. Okay, daripada sini kita boleh identify research gap and future direction. Future direction ni pun kita dah tahu dah. Kadang-kadang bila kita dah buat excellent literature review ataupun kita buat literature review yang bagus ni, kita dah dapat lihat, okay, there is a few research gap yang kita boleh explore. Tetapi disebabkan masa yang tidak sesuai, mungkin beberapa research gap itu kita boleh cadangkan kepada future direction. Ada certain paper tu dia sangat baik, dia memang terus list down apa yang kita boleh teruskan dengan future direction, seolah-olah dia dah memberi idea kepada researcher lain untuk further expand dia punya research. Ada researcher lain dia macam simpan because of mungkin dia akan okay, yang ni aku nak simpan untuk aku punya student PhD nanti, untuk dia teruskan pengajian dan sebagainya lah. So even benda ni pun berlaku pada literature review punya prosedur yang kita buat. Kita dapat dapat lihat what's next. Okay. So the next one is provide clear and cohesive structure. So daripada literature review ni kita dapat lihat apa yang kita nak terangkan terlebih dahulu dan seterusnya. Biasanya kita akan mulakan dengan some introduction, ada certain method, ada finding, ada validation and discussion dan seterusnya lah. Okay, dia banyak ni. Write clearly and concisely, ensure accuracy and precision. Okay, so bila kita sebut mengenai accuracy and precision ni, bila kita buat literature review ni, dia akan lebih related dengan macam mana cara penulisan kita. Ada antara researcher ni, dia main ambil saja. Dia main ambil saja tanpa dia buat citation. Which is, benda ni sebenarnya adalah unethical lah. Okay, untuk avoid the unethical ni sebenarnya you boleh buat citation dan you boleh paraphrase dia punya ayat, tetapi jangan menukar maksud. Jangan ambil mudah literature review. Sebenarnya ramai antara researcher ni, antara pelajar, dia sangat ambil mudah literature review. Kalau saya sebagai seorang examiner, saya sangat mementingkan literature review lah. Macam saya kata, kalau you dapat menulis literature review yang bagus, sebenarnya dia akan clearly define apa yang you nak buat, apa objektif, apa research question you, apa significant of your study, apa scope yang you nak masukkan daripada literature review lah. Okay, revise and edit. Yang ni kadang-kadang kena check jugalah bila kita buat literature review. Kadang-kadang tak betul formatting, ada yang satu tulis dalam bentuk tahun, ada yang dalam bentuk bracket, kadang-kadang spelling salah, kadang-kadang citation kita tu tak standardized. Yang tu kena buat semakan kalau kita nak buat excellent literature review. Kalau sekadar literature review yang sekadar-kadarnya, dia akan effect balik performance you punya report dan sebagainya lah. Okay, so ini saya nak tunjuk contoh example of output from the systematic literature review. So kalau kita dapat membuat systematic literature review ataupun excellent literature review, kita dapat
create some mind maps which is dia akan contribute apa yang kita nak buat. Ini adalah pelajar saya pada tahun 2023. Okay, so dia buat dalam bidang fluid. So saya kata daripada literature review yang you buat tu, you create satu mind map supaya jelas apa yang you nak selesaikan. So yang kat bawah itu adalah dia punya research problem yang dia nak kaji, and then research problem tu sebenarnya dia dapat daripada the idea yang dia dah buat teliti pada literature review. Ada orang buat Brinkman sahaja, ada orang buat viscoelastic sahaja, ada orang consider sekian, dan kita justify siapa yang buat ni, ada researcher, and then kita come out dengan kita punya own idea. So this student sebenarnya apa yang dia buat adalah dia propose the new model, which is the model yang exist sebelum ni. Dia study independently dengan Brinkman model dengan viscoelastic independently. But dia nak propose study dia adalah berkaitan directly dengan new model, which is that model itu terus combine dengan elemen Brinkman dengan elemen viscoelastic. So macam mana kita nak tahu kita punya model ni betul? That's why objektif dia expand. Yang pertama, dia pergi kepada derivation, yang kedua formulation, ada validation, and then ada result and discussion for the new problem. So benda ni jelas because of part of the validation. So kalau dalam bidang fluid, dalam bidang matematik, benda ni dah bersesuaian untuk PhD lah, because of kita pun dah buat benchmark. Okay, bidang-bidang yang macam ni, okay, sesuai untuk PhD. What is the contribution? The contribution here adalah based on model baru. Walaupun dia punya research gap adalah the new model, tetapi dia expand that objektif itu menjadi objektif yang sesuai dengan PhD. Okay, so this thesis juga adalah thesis yang telah dinominate sebagai best thesis lah. Kenapa dia dapat best thesis? According to the reviewer, dia jelas. Daripada chapter 1 sampai chapter terakhir, examiner kata dia mudah faham, flow dia jelas, even daripada chapter literature review ni pun sebenarnya reflection kepada chapter 1, and then dia reflection kepada chapter-chapter seterusnya. Okay. So, satu lagi contoh, ini adalah contoh PhD thesis juga dalam bidang aliran bendalif fluid mechanics pada tahun 2021 UKM. Kalau you tengok kat sini, you tulis dalam bahasa Melayu lah. Ini juga adalah contoh orang panggil apa, thesis cemerlang. Bagaimana dia dah convert dalam kajian literature dia menjadi mind maps, and then daripada mind map ni kalau kita tengok kat sini, dia ada 5 masalah yang dia ingin ketengahkan. So jelas, even for the presentation sekalipun, kalau dengan dia faham, dia boleh present satu slide ini sahaja pun dah cukup. Dah clear dah. Macam mana daripada orang panggil apa, aliran sempadan ni, dia expand untuk menjadikan 5 problem, and then that 5 problem itu dia sesuaikan dengan PhD study. So jelas. So sebenarnya kalau kita fikirkan bagaimana certain evaluation itu berlaku, certain evaluation berlaku baik pada geran penyelidikan maupun pada thesis, kita akan lihat bagaimana pelajar ni menulis ataupun menceritakan di dalam thesis dengan jelas. Kadang-kadang pelajar ni, saya pun ada terima, saya pun pernah evaluate beberapa pelajar. Daripada segi output publication dia sangat bagus, sampai ada yang satu candidate tu dia ada 20 publication, dia ada 15 publication, tetapi end of the day dia punya thesis adalah major correction because of bila kita buat penulisan thesis dengan output yang kita dapat itu dia benda yang berbeza. Dalam thesis kita ada kajian literature. So kajian literature tu kita ada dia punya elemen-elemen bagaimana kita nak evaluate. Kalaulah thesis itu di-evaluate based on bagaimana dia mencapai publication, saya rasa mungkin dia pun tak ada correction pun, cemerlang pun. Tetapi bila kita nak evaluate thesis, bila kita nak evaluate geran penyelidikan, elemen-elemen ni yang jelas. Yang kita perlu seorang evaluator check. Betul ke
statement yang dibuat oleh pemohon? Adakah dia overclaim? Adakah dia membuat sesebuah benda yang baru ataupun dia study benda-benda yang dah lama? Okay, even saya rasa in your part sendiri pun you dapat lihat ataupun you mungkin ada certain time tu you rasa kenapa tajuk macam ni boleh memperoleh geran penyelidikan? It's because dia punya penulisan itu betul, in term of formatting betul, clear apa yang dia nak buat. Walaupun kadang-kadang benda tu kita dah tahu dah expectation of the solution, expectation of the output, tetapi dia design tu macam mana dia nak tunjukkan the formulation, macam mana hybrid itu berlaku. So itu adalah the new knowledge yang dia ingin utarakan dan sesuai dan menepati kriteria-kriteria on a certain permohonan yang dia buat. Okay, so saya rasa slide saya dah habis. So saya akan buka kepada Q&A. Silakan. Slide ni macam mana nak dapat Dr. Slide saya akan share dengan Dr. Syafa. Dr. Syafa akan share guna email tu lah, insyaAllah. Saya akan directly share after this. Thank you. Okay. Doktor, boleh ke saya dapatkan Ya, juga silakan. doktor punya record hari ni punya pembentangan? Okay, record mungkin boleh organizer akan share lah nanti insyaAllah. Dan Sebab satu saya lagi, bukan host. okay. Satu lagi, Prof, saya nak tanya, in term of literature review dengan dengan penulisan artikel, Okay. kalau doktor suggest we start yang mana satu? Sebab saya punya kawan-kawan punya SV ada kata prefer you buat artikel dulu. Ada macam saya punya SV dia prefer saya concentrate on literature review first. I mean buat bab 2 dulu lah. I mean penulisan thesis dulu. I just want to know your opinion lah. By the way, thank you very much. Hari ni saya rasa sharing Prof sangat mudah difahami, sesuai lah untuk beginner-beginner macam kami lah. Bagi saya lah. Terima kasih, Prof. Okay, so terima kasih soalan yang sangat bagus. Okay, dia sebenarnya tiada pemberat. You boleh mulakan daripada mana dulu. Tetapi kalau secara asasnya, saya lebih prefer kalau dalam short time, you boleh go kepada literature review artikel terlebih dahulu, because of literature review for article tu dia one page sahaja. Kalau literature review untuk thesis tu dia banyak. Okay, so daripada konteks literature review ni sebenarnya you kena pastikan apa yang you tulis itu akan memberi gambaran kepada apa yang you ingin selesaikan. So certain penulisan itu, kenapa dia tidak digolongkan penulisan literature review yang bagus, dia terlampau general, mix dengan everything. Okay, so kalau literature review yang bagus, dia boleh menjawab kepada objektif yang you dah gariskan pada chapter 1, which is sebenarnya you boleh classify ataupun buat subsection of the literature review based on the keyword of your thesis. For example, kalau orang buat in term of application, contohnya saya bagi contoh kalau pelajar nak menyelesaikan masalah mathematical model kepada bidang fluid untuk sekian-sekian efek contoh. So dia boleh pecahkan kepada beberapa elemen. Mungkin elemen yang pertama kepada terminologi lah. Terminologi for the main fluid. Contohnya type of fluid. So dia boleh bercerita apa itu type of fluid, apa contoh orang dah buat, sekian. Itu type of fluid. Lepas tu subsection yang kedua, dia mungkin boleh pergi kepada method. Okay, method ini dia akan menjawab kepada objektif yang seterusnya. Contohnya explore ataupun dia punya keyword of objective adalah solve the model using the numerical method. So one of the subsection dia mungkin numerical method. So dia boleh bercerita balik numerical method ni banyak jenis. Mungkin dia ada finite difference, dia ada finite element, dia ada finite volume.
Lepas tu dia buat SWOT analysis. Dia boleh ceritakan, okay, finite difference ni kelebihan dia apa, finite volume ni kelebihan apa, finite element ni kelebihan dia apa. So daripada situ kita dah menjawab kita punya objektif. Kenapa kita utarakan kita nak menggunakan kita punya method menggunakan finite difference. It's because dalam literature review kita ada cerita dia punya kelebihan. Okey, dan seterusnya mungkin keyword dia juga kita nak menceritakan mengenai impact ataupun efek yang terlibat ataupun variable yang terlibat. Kita pun berceritalah, bercerita variable yang pernah wujud sekian. Kita buat analisis, tetapi variable A dengan B ni tak pernah orang combine. So daripada situ kita pun dapat juga kita punya research gap yang orang tak buat, which is kita boleh convert menjadi research objective. Contohnya, kita nak mengkaji variable sekian with variable sekian di dalam kita punya penyelidikan. Okay, so itu adalah literature review yang bagus. So kalau pelajar saya, ini adalah contoh pelajar saya, bagaimana saya memberi direction kepada pelajar saya. Saya kata, okay, di dalam kita membuat PhD, yang paling penting thesis. Tetapi tesis kita akan dikonsider sebagai tesis yang bagus sekiranya kita ada publication. Publication sahaja tidak cukup untuk memberi gambaran tesis kita bagus. Tetapi kalau tesis kita bagus, kita ada publication, so both of this element ni akan lagi strong lah untuk kita membuktikan kita punya research ini adalah bagus. So pelajar saya, apa yang saya minta dia buat adalah pada peringkat awal, contohnya semester 1, semester 2, saya dah minta pelajar saya adalah create satu artikel berkenaan dengan literature review. Contohnya, bagi topik penyelidikan dia, kita buat a review paper. So pelajar boleh buat review paper. So review paper ni biasanya mungkin dalam 10 pages saja. So daripada review paper itu sendiri, dia boleh convert kepada literature review di dalam thesis. Dan dia adalah interrelated, and in future sekiranya dia nak buat artikel, so dia terus macam capture sahaja apa elemen-elemen yang sesuai untuk jadikan dia sebagai introduction in artikel. Okay, macam tu. Saya punya pandangan lah. Doktor, jadi maksud doktor dia lebih baik start dengan artikel dulu ke macam mana? Ataupun kita just bahan untuk apa kata kita convert pada artikel lah? Dia adalah berjalan seiring. Bagi saya, you boleh pergi kepada penulisan tesis, and then daripada penulisan tesis tu, you boleh convert dia menjadi source of the article lah. Because of bila kita buat artikel sahaja, kita nak convert kepada literature review thesis, convert tak cukup. Ya, betul. Because of daripada tu very limited idea. Tetapi kalau kita dah ada satu concrete literature review, and then kita nak convert kepada paper, so lebih mudah. And then you kena ingat, the literature review ni dia adalah never ending process. Sehinggalah you hantar thesis, you kena update balik seterusnya. Ya, Alright. betul. Satu lagi dok, saya just nak tanyalah sebab saya mula-mula saya cuba draft dulu artikel lah. Tapi dan juga bila saya draft artikel, saya bacalah juga empirical studies daripada study lain. Cuma saya rasa dia sangat shallow. Bila saya try macam doktor cakap lah, macam SP saya cakap, you try buat literature review dulu. You refer pada buku-buku dan juga source-source yang well known lah, yang orang kata in-depth. Saya rasa lebih banyak membantu saya memahami topik itu sendiri. So kadang-kadang dalam artikel dia punya dia sentuh tu very tak detail lah, tak sedetail lah macam kalau buku-buku yang daripada macam contoh dalam bidang saya Ed Dinner ke, yang memang apa-apa lah dia memang 30 tahun buat kajian tu. Jadi bila saya sentuh, baru saya memahami one by one dia punya komponen, construct semua dalam tu. Kalau tak kita dapat melalui artikel, kita faham, tapi very shallow bagi saya lah. Saya just tanya pendapat doktor lah. Saya setuju. Okay. Kadang-kadang daripada pembacaan artikel kita, sebenarnya kita just nak dapat idea. Mungkin kita boleh cari the keyword yang sesuai. Macam saudari kata tadi,
dalam literature review serta-serta paper dia sangat surface. Okey, tapi kita lah nak kena pandai ya. Kadang-kadang keyword yang berada dalam literature review serta-serta paper itu kita boleh expand lagi dan kita mencari source-source yang lebih baik daripada buku, daripada jurnal, even jurnal pun kita pun boleh select juga. Sama ada jurnal yang kita refer itu adalah jurnal index ke ataupun jurnal tu betul-betul jurnal genuine daripada WOS yang bila kita refer balik kalau jurnal itu daripada genuine daripada jurnal impact factor, asasnya kita just kena fikir dia dah berlaku evaluation yang bagus. So kat situ kita sebenarnya boleh dapatkan sumber-sumber lain lah. Macam tu. Okay, thank you doktor. Lebih jelas lah. Alright. Terima kasih. Sama. Okay, next question. Assalamualaikum doktor. Salam warahmatullahi. Saya Hanafi je tu. Nak tanya lagi satu. Ya, Hanafi. Okay, macam contoh kalau systematic literature review tu kan, kalau Okay. kita buat penambahan contoh ke arah meta analysis, boleh? Ataupun bibliometric analysis? Elemen di dalam you punya thesis ke? No. Untuk publication lah. Kalau elemen Okay, dalam tesis pun boleh juga. dia tak ada masalah sebenarnya. Okay, so even if you do it the biblio pun, ramai je researcher yang cuba publish bibliometric punya literature review. So tak ada masalah. Dia bila kita bercakap berkenaan dengan publication ni, dia adalah satu orang panggil apa, bidang yang luas, ruang yang luas lah. Kalaulah ni saya nak bercerita lah, kalau ada orang kata saya tak mampu untuk buat paper disebabkan saya tak ada geran. Okey. So saya tak ada pelajar PhD, saya tak ada data. Okey. Kita kena ingat, okey, publication yang dimaksudkan oleh universiti bukannya publication yang spesifik. Kita boleh go kepada publication literature review. Literature review pula dia banyak jenis literature review. Bibliometrics, kita ada systematic, kita ada thematic, banyak. So benda tu sebenarnya kita just kena challenge diri kita, and then kita mungkin boleh go kepada membuat publication based on the literature review. Daripada literature review, macam mana kita nak pastikan literature review yang kita buat tu mampu menembus jurnal-jurnal high impact. So dia ada elemen, what is the best in literature review. Mungkin dalam tu you ada SWOT analysis, there is something that you nak tonjolkan. You boleh bagi critical di dalam apa yang orang dah buat. So there is no issue sekiranya setiap orang diwajibkan untuk menghasilkan satu artikel kononnya. Benda ni bermula daripada benda-benda yang basic. Kita boleh mulakan dengan literature review punya part, kita cuba submit paper, and even you can see that paper literature review ni banyak je tembus Q1. And in fact ada juga jurnal-jurnal yang memang memfokuskan kepada literature review sahaja. Okay, so soalan Hanafi tadi boleh dijadikan artikel. If you have sumber yang bagus, you can criticize the publication yang sedia ada dalam bentuk literature review lah. Okay. Tapi nak tanya, maksudnya kalau dalam penulisan tesis tu, kalau kita masukkan dalam meta dan juga biblio tu depend pada supervisor kita tak? Dia depend. Kalau saya sebagai supervisor, kalau benda yang kita nak masukkan meta ke biblio ke, kalau dia boleh memberi gambaran yang lebih bagus, saya rasa saya minta je pelajar saya masukkan. Sebabnya bila kita nak check sama ada kita punya literature review ni bagus ke tak, dia depend kepada kita punya evaluator. Certain evaluator dia memang suka benda-benda yang pelajar buat bibliometri, pelajar ada membuat connection kan, mapping sebagainya di dalam literature review. Saya sebagai seorang penilai, saya akan appreciate kalau sekiranya pelajar dia mampu membuat benda-benda macam tu. Kenapa? Because of is satu step untuk dia memahami sesebuah perkara dengan lebih jelas. Pada pandangan saya appreciate pelajar-pelajar macam ni.
Okey, terima kasih Doktor. Sebab nak double Okey. confirm je. Okey, terima kasih. Doktor, just nak tanya, Ya, kalau silakan. misalnya apa yang Doktor maksudkan literature review artikel tadi tu, adakah maksudnya SLR ataupun scoping review pun okey ataupun just apa scoping review, satu lagi apa scoping review, SLR, satu lagi SLR satu itu systematic literature review, Ya. dia ada thematic literature review, dia ada bibliometric literature review kan? Mm-mm. Okay, so pada pandangan saya, if you have a source and then you rasa benda yang you buat tu can beneficial others, you just Yes. submit. Okay, this is another part of bila kita nak submit tu, kita akan rasa kadang-kadang kita ni, saya rasa certain pelajar ni dia terlampau merendah diri. Dia duk rasakan takkanlah benda ni nak ni. Sebenarnya kalau kita go kepada searching, kita akan dapat lihat bagaimana orang menerbitkan artikel-artikel review ni which is dia benefit dia. Orang yang buat literature review ni dia memerlukan orang panggil apa, kepakaran lah. Tak semua orang. Saya boleh katakan tak semua orang boleh membuat contohnya SLR dengan bagus, thematic review yang bagus. Tapi if you have that talent, you boleh proceed kepada publication. Mungkin you hantar sekali, ada orang reject. So you try to improve, then you prove yourself that benda yang you buat itu can benefit others, which is you deserve untuk publish your material. You kena buktikan sehingga ke tahap itu. Wow. Okay, Even saya punya pelajar, saya rasa setakat ni saya ada dalam 4 literature review. Even pada awalnya saya punya paper itu bukan diterima lah, dia dapat revision minor, tetapi akhirnya dia reject. Saya pun macam pelik. Because of jarang sekiranya kita dapat minor correction, kita dah buat revision apa yang dia nak, tiba-tiba reject. Berkemungkinan because of sometimes after kita dah buat revision tu, mungkin penilai tu dapat lihat takkan paper macam ni nak publish di dalam orang panggil apa, jurnal-jurnal yang bagus. Jurnal yang saya hantar itu yang dapat revision tu Q1. So saya macam menganggapkan this is the peluang yang bagus lah, boleh membuka ruang kepada orang yang berminat untuk buat SLR ni kan, untuk menghantar. Tapi akhirnya dia reject. Tapi saya bincang dengan student saya kata tak apa, kita boleh pergi saja kepada Scopus, which is later on orang panggil apa, artikel-artikel macam ni lah yang banyak menyumbang kepada citation. Sebab orang akan lebih mencari paper review ni kalau dia nak dapat research gap. Instead of dia buka satu, dia pun terus buka literature review, dia terus buka kita punya paper yang berkaitan dengan literature review. Okay, kat situ kita dah ada dalam 300 references yang kita dah analyse, kita dah kecilkan skop dia untuk kita study. So lebih mudah untuk mereka mendapat idea dan dia cite paper kita. So kelebihan kat sini, kita akan mendapat nilai citation yang lagi tinggi lah. Which is sebenarnya itu dah aim kita daripada publication. Instead of kita publish, kita juga nak citation. Kita nak juga di-recognize oleh orang. I see. Doktor, saya nak tanya satu lagi. Adakah peluang untuk kalau saya just nak buat scoping review, because SLR ni dia ada dia punya step-step pun banyak juga. Dia punya SOP dia kan. Kalau macam just scoping review, peluang untuk di-publish tu lebih rendah ke ataupun macam mana, ataupun bergantung jugalah kepada... Dia bergantung. Dia bergantung kenapa? Because of kita punya reviewer ni adalah pelbagai. Kita punya reviewer ni pelbagai. So kadang-kadang orang yang komen kita tu, dia pun tiada pun orang panggil apa, kepakaran dalam bidang. So dia akan komen something. Dia kata macam mungkin nak kena tambah ni, nak kena tambah tu kan. So daripada situ we are learning something. Dan kita pun follow sahaja apa yang dia nak. So saya yakin benda ni akan menghasilkan satu output yang lebih bagus. So the keyword dia adalah if you have source and then you yourself yang rasa that source yang you dah create itu deserve for publication, you submit sahaja mana-mana. Rezeki accept ke, major ke, reject ke, itu adalah another part, which is kita kena berbalik kepada rezeki lah. Kalau kita tak dapat rezeki dengan publisher yang tu, kita mungkin pergi kepada publisher lain. Saya nak share,
saya pernah menghantar sebelum ni pada tahun saya grad 2014, saya punya pandangan kepada publication ni, saya nak publish to get impact. Means that saya nak publish kat mana-mana, nak publish dekat Google Scholar ke, non-index saja, saya nak publish saja. Itu saya punya aim. Tapi bila saya dah berada dalam alam pekerjaan, saya punya aim dah berubah because of the policy ini yang mengubah kita. Because of kalau di saya punya institution, non-index ini bukan KPI. KPI dia semua index. So saya kena fokus kepada index. So daripada index ni pula dia pecahkan kepada Q1, Q2 semua. Saya kena fokus ke arah benda tu lah. So you just need to try. Saya pernah di-reject oleh paper Scopus. Komen dia banyak. So I try to perbetulkan dengan komen-komen daripada Scopus tu. Saya try submit kepada Q1 dan benda tu accepted. So benda ni sebenarnya dia berbalik kepada rezeki dan sebenarnya kita kena try. Kita tak tahu dan kita jangan buat assumption. Sama ada apa yang kita buat ni adalah kecil. Apa yang kita buat ni sebenarnya novelty dia tak besar ataupun tak ada novelty. Sometimes orang nak appreciate ni adalah bergantung kepada reviewer. Certain reviewer dia akan ada berbeza perception. Itu kita kena keep trying lah. Okay. Thank you Doktor atas motivasi. Okay, alright. Okay, so mungkin kita boleh buka 2 soalan lagi. Okay, so saya nak tanya. So untuk tahun 2024 ni kan, because of saya lihat daripada UiTM Segamat sekarang ni macam kuat jugalah dia punya inisiatif untuk membantu. So mungkin pada tahun 24 ni kalau sekiranya ada segelintir daripada kita ni macam sebelum ni mungkin tak dapat nak capai in term of publication due to tak ada student, tak ada geran, tak ada data. So you may start with a literature review. If you nak saya komen apa-apa, you just boleh WhatsApp saya, boleh dapat nombor daripada Dr. Syafa ataupun you can email me untuk dapat pandangan. So insyaAllah saya boleh bagi pandangan berkenaan dengan apa jua berkaitan dengan research dan sebagainya lah. I'm willing to share with you apa yang saya dapat lah, insyaAllah. Okay, kalau tak ada soalan mungkin saya boleh return back to kita punya pengerusi hari ni. Silakan pengerusi. Baik, terima kasih banyak Doktor atas perkongsian yang sangat penuh dengan informasi yang berguna. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta yang bertanya, very aktif menjadikan sesi perkongsian kita pada hari ini sangat informatif. Saya pun ada beberapa perkara yang saya nak tanya tapi dah ada orang tanya, it's very good. Mungkin ada lagi yang nak bertanya, boleh bersedia dengan soalan sementara saya selitkan beberapa pesanan daripada pihak penganjur kita. Yang pertamanya video, ramai yang request video kat ruangan chat tu, video recording. InsyaAllah video kita memang ada buat recording dan organizer akan emailkan link kepada video itu kepada pensyarah johor@uitm.edu.my. So insyaAllah mungkin boleh dapatkan daripada situ. Seterusnya yang kedua, selepas daripada sesi ini, kita ada selingan sesi perkongsian berkaitan dengan zakat yang akan disampaikan oleh Ustazah Mahasin daripada ACIS. Ini adalah sesi berasingan ya. Jadi kepada yang berminat boleh stay untuk sama-sama dengar perkongsian kaedah bayar zakat, cara pengiraan zakat dan perkara-perkara yang berkaitan. Okay, perkara yang ketiga, link kehadiran akan diberikan oleh penganjur sebentar lagi, kejap lagi. Selepas ini akan diberikan link. Sila isi untuk dapatkan jam latihan selama 2 jam. Okay. Jadi ada soalan yang terakhir, mungkin kita open untuk satu soalan lagi. Nak tanya soalan boleh Prof? Okey, silakan. Saya buat systematic review tapi ada paper dia dah buat systematic review untuk paper sampai tahun 2016. So saya nak sambung buat yang sampai 2024. Sebab kalau saya start pada awal balik, dia macam banyak sangat artikel saya kena review. Tapi isu dia adalah paper yang publish tu dia tak publish, saya tak pasti. Dia macam publish conference macam tak ada high index journal lah. Cuma dia tak bagi guide, macam protokol yang dia ikut. Lepas tu dia tak ada juga sertakan macam
semua reference dia. Faham ke? Tapi dia tulis dia ada systematic review. Macam tu. So soalannya boleh ke saya ambil paper dari 2016 hingga 2024 untuk justify yang dah ada orang review tahun sebelum 2016? Alright, okay. So boleh. So kalau you buat macam systematic literature review tu, mungkin you kena letak dekat abstract dia you punya scope. You punya scope itu mungkin you punya date of publication yang you nak concentrate adalah pada tahun sekian-sekian lah. And in fact sekiranya you nak guna the idea yang sebelum ni, you mungkin boleh ubah sedikit tema lah. Contohnya kalau dia study berkenaan dengan dia buat literature berkenaan dengan application kat certain bidang. Mungkin you boleh fokus kepada the idea of formulation apa yang dia buat. Kat situ juga dia memberi pandangan yang berbeza lah. Di samping you tambah with the latest reference. Itu tak ada masalah. Sometimes literature review ni orang buat dia buat too general. So you just need to fokus kepada apa yang you nak buat and then you boleh submit dan boleh dapatkan feedback daripada orang lah. Mungkin sometimes kalau saya punya student hari tu macam mana dia dapat komen, contohnya kalau macam dia tak nak perkataan bibliometrics. So mungkin kita kena ubah sedikit, mungkin the idea kat situ ada. So kita mungkin kena tambah dengan elemen-elemen lain yang bersesuaian, yang panggil apa, reflect dengan apa yang diminta oleh reviewer kita. So soalan you tadi sama ada boleh ke tak, teruskan because of now you are analysis with the latest publication until 2024 for example, and even you can panggil apa, justify the scope of your concentration is the publication within the range 2016 until 2024. Yang kat situ pun kalau orang baca awalan daripada abstract dia dah faham sebenarnya you nak fokus kepada macam 10 years latest macam itulah. Boleh. Walaupun dia buat systematic review on general population, saya nak buat lain dan saya tengok benda lain, lebih kurang tengok benda sama juga, cuma saya fokus kat contohnya saya fokus dekat medical student saja, dia buat kat semua. Tapi tak apalah kalau saya buat medical student saja lepas 2016. Tak apa. Tak apa. There is no issue about that. You just need to justify what is your scope of study, mungkin dalam literature, dalam abstract ataupun dalam introduction. There is no problem at all. Okey, baik. Terima kasih, Bro. Sama. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih sekali lagi kepada para penceramah kita. Doktor, terima kasih kepada pihak penganjur dan terima kasih juga lebih kepada 200 para peserta program kita pada hari ini. Sambutan yang sangat baik. Sekian akhir kata daripada saya, yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang mudik itu budi, yang indah itu bahasa. Sebelum saya mengundurkan diri, yang buruk datangnya daripada saya, yang baik datangnya daripada Allah SWT. Selepas tutur bahasa, saya mohon maaf. Semoga semua lebih maju di masa akan datang, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ustazah Mahasin. Waalaikumsalam. Saya keluar dulu ya. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. InsyaAllah sehingga kita